اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatut, kitab penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati, muka surat 47. Surat 47 baris yang ke-7 daripada atas. Tajuk besar tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan. Hubbul jah, kasih akan kemegahan, mana kasih akan pangkat kedudukan, kasih akan kehormatan. Ini bab yang ke-6 daripada 10 bab. Bab yang ke-6 daripada 10 bab dalam kitab yang kedua pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Jadi dalam kitab penawar bagi hati, dia ada satu dipanggil pendahuluan. Hak Arab disebut muqaddimah. Muqaddimah pada membicarakan ilmu. Pada membicarakan mabadi ilmu, pengenalan ilmu. Ilmu tasawuf. Kemudian dalam kitab penawar bagi hati ini, dia ada tiga kitab, 3 tajuk yang besar. Jadi kita sekarang duduk di kitab yang kedua. Jadi kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7, daripada mata, telinga, lidah, perut, faras, 2 tangan dan 2 kaki. Jadi masuk kepada kitab yang kedua pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Didatangkan dengan 10 bab. Sekarang kita bab yang ke-6 daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Bab yang pertama, loba atas makanan. Bab yang kedua, loba atas berkata-kata. Bab yang ketiga, ghadab, marah. Bab yang keempat, hasad, dengki. Bab yang kelima, kedekut dan kasih akan harta. Ini bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Yang ke-7, kasih akan dunia. Yang ke-8, takabur. Yang ke-9, ujub. Yang ke-10, riak. Itu di kitab yang kedua. Kitab yang ketiga pada menyatakan 10 sifat kepujian. Dia ada 10 bab juga. Ni hak dalam kitab penawar bagi hati. Yang mana kitab penawar bagi hati ini adalah pendahuluan dalam ilmu tasawuf. Pendahuluan dalam ilmu tasawuf. Hak fardu ain dalam kitab penawar bagi hati. Dia pembicaraan hati ini sifat kecelaan dan sifat kepujian. Adapun pembicaraan 7 anggota zahir itu pembicaraan fiqh artinya. Tetapi untuk membersihkan, untuk membicarakan berkaitan dengan
Hati kena bicara berkaitan dengan hak zahir dahululah. Mata, telinga, lidah itulah hak zahir dahulu. Selesai bicara 7 anggota zahir, maka didatangkan pula bahawa tidak akan sempurna kita memelihara 7 anggota yang zahir, melainkan kena pelihara pula hati. Jadi nak pelihara hati, jalannya yang menyampai kepada pelihara hati, kena pelihara 7 anggota zahir. Nak memelihara 7 anggota zahir tidak akan sempurna, melainkan kena pelihara hati. Jadi antara zahir dengan hak batin hati ni, dia berkait, tidak boleh cerah tanggal. Antara bicara hak zahir dengan bicara hak hati. Antara zahir dengan hati tu. Bukan kata bicara zahir saja. Zahir moleklah, dah hati macam mana? Bicara hati saja, bicara hati dan zahir bicara ke tidak? Tidak, tak jadi. Tapi antara dua tu dia berkait. Hak zahir dengan hak batin. Cuma kalau susung hak zahir dululah. Sebab tu dalam kitab pernah bagi hati ni, kitab yang pertama bicara hak zahir dulu. Pelihara 7 anggota zahir. Barulah kitab yang kedua, kitab yang ketiga bicara sifat hati, 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian. Ini susunan. Tapi antara bicara zahir dengan bicara batin hati ni, dia kena seiring. Dua tu kena seiring. Yang tidak seiringnya, yang pertama-tama adalah usuluddin. Tu usuluddin, tu tapak. Kemudian antara zahir dengan batin, pekor dengan tasawuf, ini seiring. Adapun usuluddin akidah itu tidak seiring. Hak tu tidak seiring, itu hak mula-mula sekali. Tetapi seiring antara hak zahir dengan hak batin. Kalau susung hak zahir dululah, baru pergi pada hak batin. Kalau susung, maka akan sebut ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Dalam kitab pernah berhati, kitab yang pertama bicara 7 anggota zahir, barulah kitab yang kedua, ketiga bicara berkaitan dengan sifat hati. Tapi kaitan antara zahir dengan batin macam mana dalam kitab pernah bagi hati. Nak menyampaikan kepada pelihara hati, kena pelihara hak anggota zahir yang 7. Tidak akan sempurna, tak jadi nak pelihara anggota yang zahir 7, melainkan kena bicara hati. Mana? Dua tu berkait antara zahir dengan hak batin. Jadi sekarang ni bicara hak berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan. Jadi bab yang ke-6 ni pada menyatakan kasih akan kemegahan. Bab yang ke-6 daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Kasih akan kemegahan. Kasih akan kedudukan, kasih akan kehormatan, kemuliaan. Ni kasih akan kemegahan. Yang terdahulunya kasih akan harta. Yang kelima kedekut dan kasih akan harta. Ni kasih akan kemegahan. Antara kasih akan harta, kasih akan kemegahan, besar lagi kasih akan kemegahan daripada kasih akan harta. Walaupun dua-dua ni Nabi kata hubul jah wal mal yumbitan nifaq fil qalbi. Nabi kata kasih akan kemegahan dan kasih akan harta akan menumbuhkan sifat nifak di dalam hati, sebagaimana Nabi kata menumbuh oleh air akan sayuran. Dua ni Nabi cerita, kasih akan harta dan kasih akan kemegahan. Tapi antara kasih akan harta, kasih akan kemegahan, lebih lagi kasih akan kemegahan, orang yang nak kemegahan ni, dia sanggup untuk habis harta. Mana nak dapat kemegahan, sanjungan, ketinggian ni, orang sanggup habis harta yang dia pun kasih. Kemegahan, kedudukan, sanjungan kasih juga. Harta kasih, sayang juga.
Tetapi orang sanggup korbankan harta yang dikasih, yang disayang kerana untuk dapat kemegahan. Jadi kasih akan kemegahan lebih daripada kasih akan harta yang kedua-duanya dicela pada syarak. Ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu, apa pengertian kemegahan? Memilik ni mana apa? Memilik, menguasai akan segala hati, akan segala hati yang dituntut akan taatnya, yang dituntut akan taatnya. Memilik akan segala hati. Memilik ni kalau kita kata kok menguasai akan segala hati, akan segala hati manusia lah, yang dituntut akan taatnya, yang dituntut akan taatnya, taat segala hati manusia tu. Biar hati manusia tu patuh dan turut. Bandingannya seperti kaya itu memilih akan harta benda yang banyak. Seperti bandingan lah. Ni bukan cerita misal, ni bandingan. Seperti kaya itu memilih akan harta benda yang banyak. Kemegahan ini memilih akan, menguasai akan hati-hati orang, yang mana apabila kita memilih hati dia, dia akan taat, patuh, turut kepada kita. Sebab apa? Sebab kita dapat kemegahan, dapat kedudukan. Hati orang akan turut, patuh, ikut akan kita. Itu kemegahan. Sekarang nak cerita kemegahan. Apa makna kemegahan? Seperti kaya itu memilih akan harta benda itu dipanggil tanzir sahaja, bandingan, bukan contoh kemegahan, bukan. Contoh dia buat kaya, apa kaya? Memilih akan harta benda yang banyak. Kemegahan memilih akan segala hati manusia yang akan taat kepada dia. Maksud dia gitu. Kaya apa dia kaya? Memilih akan harta yang banyak. Itu kaya. Kemegahan memilih akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Memilih akan hati orang, supaya hati orang tu taat, mana apa? Patuh, turut akan seseorang yang mempunyai kemegahan. Jadi payah pula dia punya nak datangkan pengertian kemegahan tu. Apabila seseorang dapat kemegahan, kedudukan, ketinggian, maknanya dia boleh menguasai segala hati yang dituntut akan taatnya. Hati orang ni akan ke mana pun turut dia. Sebab apa? Sebab dia sudah dapat kedudukan. Orang yang ada kedudukan, kemegahan, ketinggian, kesanjungan, macam mana hati orang dengan orang seumpama ni? Dia taat lah, dia turut, dia patuh. Bukan dengan kemegahan tu, bukan taat, turut, patuh je. Sampai tahap ta'assub kepada orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai kemegahan tu. Nak cerita kemegahan tu, apa makna kemegahan? Kemudian pula, kemegahan ni tidak dicela pada syarak. Yang dicela pada syarak, kita tu nak kasih kepada kemegahan tu, dicela pada syarak. Orang yang ada kemegahan, kedudukan, ketinggian, macam mana hati orang? Hati orang akan turut dia, patuh ke dia, taat ke dia. Sebab apa? Sebab dia ada kedudukan. Kedudukan tu tak salah. Yang salah adalah kasih akan kemegahan. Macam terdahululah, kasih akan harta. Mana ada salah hartanya? Harta tak ada salah pun. Nanti sifat kecelaan yang ke-7, kasih akan dunia. Tak salah dunia. Mana ada salah dunia? Harta tak salah, kemegahan tak salah,
dunia tak salah. Yang salahnya kasih itu. Dan orang yang kasih akan harta, tidak semestinya dia ada harta. Orang yang kasih nak pada kemegahan ni, tak mesti dia akan dapat kedudukan. Orang yang nak pada kemegahan ni, akhirnya akan dibenci oleh orang. Dia tidak akan dapat kemegahan, tidak akan dapat ketinggian, tak akan dapat, tak ada sanjungan. Mula-mula tu mungkin orang tak perasan lagi. Maknanya kasih akan kemegahan, tidak semestinya seseorang itu mempunyai kemegahan. Kasih akan dunia, tak semestinya dunia tu ada di dia. Dan orang yang ada harta, orang yang ada kemegahan, orang yang ada dunia, tidak semestinya kasih. Cuma sini nak faham apa makna kemegahan. Kemegahan itu di mana menguasai akan segala hati, jadi itu akan taatnya. Yang mana kemegahan ni, kedudukan ni perlu. Sebab kalau orang yang tak ada kemegahan, orang yang tak ada kedudukan, payah dia nak ubah, nak apa payah. Sebab apa? Sebab orang tak kira ke dia, orang tak pandang pun ke dia, orang tak heran pun ke dia. Kalau dia cerita-cerita apa pun orang dengar saja je. Adapun kalau orang ni ada kemegahan, maknanya dia menguasai akan segala hati orang lain ni yang akan taat patuh ke dia. Jadi kalau dia nak cerita benda-benda kebaikan, orang ni akan mudah je turut. Perlu kemegahan, perlu kedudukan. Faham tak? Macam ginilah kita cakap apa-apa pun, kita cakap demo cakap dia buat apa? Sama je siapa-siapa cakap. Kita cakap ni orang tak paling pun. Kalau kamu bercakap, barulah orang akan dengar, orang akan turut. Sebab apa? Sebab dia tu ada kemegahan, ada kedudukan. Apa perlu tu? Ada ni. Sifat kecelaannya adalah kasih nak tu. Siapa masa Tuhan kurniakan kemegahan, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala pula. Dia tak cari kemegahan. Dia tak penting kepada menguasai hati orang, dia tak penting tu. Tapi sama masa Tuhan beri dia kemegahan, itu ujianlah pulaknya. Dia guna pula kemegahan tu supaya dia menguasai segala hati yang akan taat ke dia ni, mudah dia nak cerita benda-benda kebaikan. Bila orang ni ada kemegahan, ada kehormatan yang tinggi, nama baik yang tinggi. Kalau orang yang biasa-biasa ni payah sikit lah. Orang payah nak turut. Ini hanya cerita apa makna kemegahan. Mana menguasai akan hati orang lain yang akan taat, turut patuh ke dia. Sebagaimana bandingan orang kaya memilih akan harta yang banyak. Orang kaya memilih akan harta yang banyak. Orang yang ada kemegahan ni, dia memilih menguasai akan segala hati manusia. Yang dituntut akan taatnya, mana patuh, turut, ikut ke dia. Itu kemegahan. Kaya memilih harta, kemegahan memilih akan hati orang. Kemegahan tidak dicela, kaya pun tidak dicela. Harta tidak dicela, dunia pun tidak dicela. Yang dicela adalah kasih. Kasih akan kemegahan. Dan kedua ni kemegahan dan kaya ni. Kemegahan dan kaya ni sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Dan kehendak dia. Dan keduanya, kemegahan dan kaya ni sebab apabila ada kedua ni,
Dia menjadi sebab bagi menunaikan akan keinginannya dan menyampaikan kepada tujuan. Menyampaikan kepada tujuan. Kemegahan. Bila ada kemegahan, dia boleh tunaikan keinginan. Sebab apa? Orang turut belaka. Bila kaya, kaya, dia boleh menunaikan akan keinginan dia dan menyampaikan pada tujuan dan kehendak. Bila ada kemegahan, bila ada kekayaan, menyampaikan kepada tujuan dan kehendak dia. Antara kemegahan dan kaya. Tapi macam sebut tadilah, kemegahan dia sebab bagi menunaikan akan keinginannya dan menyampaikan pada tujuan. Kalau keinginan yang baik, tujuan yang baik, baguslah. Kata-kata perlu kepada kemegahan. Ni nak cerita, orang ada harta, dia boleh menunaikan keinginan dia. Keinginan apa ni? Hak baik pun boleh, hak buruk pun boleh. Dan boleh menyampaikan pada tujuan baik pun boleh dengan harta kekayaan dia tu. Tujuan yang tak baik pun dengan kekayaan. Sama juga dengan kemegahan. Kemegahan tu dia nak tunai akan keinginan yang baik, tujuan kehendak yang baik, bolehlah. Tapi kalau dia nak pergi kepada keinginan yang buruk, tujuan yang salah, boleh juga dengan kemegahan kedudukan. Sebab apa? Sebab kedudukan dia tu, maknanya dia menguasai segala hati orang lain. Ini buat bandingan je lah. Buat bandingan. Kenapa buat bandingan antara kemegahan dengan kaya? Bukan kaya ni contoh kemegahan, bukan, ni bandingan. Kemegahan memiliki akan segala hati, kaya memiliki akan harta. Kedua-dua ni sama je. Bila ada salah kedua ni, orang yang ada kemegahan, sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan pada tujuan, sama dengan harta. Tapi keinginan baik ke buruk ke boleh belakalah. Menyampaikan kepada tujuan baik, tujuan buruk pun boleh belakalah. Kan harta kan? Kalaulah kita nak buat benda baik, harta juga. Kaya barulah boleh ni infak tu infak ni. Tapi kaya juga boleh berpoya-poya. Sama bicara bab kemegahan tadi. Kemegahan, kedudukan, dia boleh menyampaikan pada tujuan yang baik. Sebaliknya boleh juga menyampaikan kepada tujuan yang buruk. Dengan kemegahan yang Tuhan uji kepada seseorang. Ini hanya nak cerita berkaitan dengan apa dia kemegahan. Kemegahan ni lebih besar daripada harta, lebih besar daripada kekayaan lagi. Kemegahan. Tadilah, orang sanggup korbankan harta yang dia kasih untuk mendapat kemegahan yang dia kasih. Untuk mendapat kemegahan yang dia kasih. Dia sebagai contohlah kemegahan, kehormatan. Orang yang berilmu contohnya, dia ada kemegahan kedudukan dia. Tapi itu ujian yang besar. Itu ujian yang besar. Kalau orang yang kasih akan kemegahan, dia akan usahakanlah. Kehadapankan, biar orang kenal. Biar orang kenal, biar orang ni mana apa? Sukalah. Maka dia akan menguasai segala hati. Hak jenis hak kasih itu. Tapi apabila orang berilmu, contohnya orang berilmu dahulu, tutup guru, orang-orang alim, lah kenal tak kenal, kita pergi ziarah dia je lah. Kita pergi ziarah dia. Pada ni sekarang tak dah. Sebab sekarang ni semuanya akan dikenali. Tunggu duk cerak mana pun akan dikenali. FB sekarang kan, FB sekarang. Itu ujian yang besar pula.
Sebab apa? Sebab bila orang kenal belaka, akan ada kemegahan. Kasih tak ada kemegahan, kasih tu dicela. Tapi kalau Tuhan uji kemegahan, mana Tuhan jadikan tidak ada kemegahan, ujian yang besar. Mula-mula mungkin tak kasih, tapi apabila Tuhan uji dengan kemegahan, kemegahan ketinggian ni mahal daripada harta tadi. Bila ada kemegahan, akhirnya timbul kasih akan kemegahan. Ini ujian. Ada ni. Akhirnya timbul akan kasih akan kemegahan yang Tuhan uji. Kemegahan bagi mana? Mari daripada kemasyhuran tu lah. Tapi kemasyhuran yang Tuhan jadikan tu besar manfaat. Makna kita sekarang ni musim Covid ke PKP ke, tugu tu ngajar mana? Ngajar di Fotoni tu, negara lain. Mana kau sempadan, macam tempat yang sama je. Boleh online, boleh belajar. Pondok tutup, tapi kelas jalan online. Maknanya orang luar pun boleh kenal. Itu dapat kemegahan. Maknanya orang ni mudah. Tugu tu cerita apa pun dia mudah. Sebab apa? Sebab tugu tu sudah dapat memiliki, menguasai hati tu. Hati orang. Orang tertarik. Tu kemegahan. Kalau tak ada kemegahan, buka je, orang pun tukar. Cuba kalau ada kemegahan, orang akan cari. Sebab apa? Sebab dia sudah menguasai akan hati orang tu. Tapi ujian yang besar lah. Bila ada kemegahan, ada kemasyhuran, nak mengajar tak boleh. Orang tu mari ziarah, orang tu mari ziarah, orang tu mari ziarah. Dulu mana ada ziarah mana tu pondok. Sekarang ni ziarah-ziarah, akhirnya kena buat pukul, jam, pukul berapa boleh ziarah. Takkan jam. Sebab apa? Sebab time mengajar mana boleh mari ikut suka begitu. Tulis jam, pukul berapa, masa mana. Orang mari jauh, siapa je, bukan masa dia. Itu bukan masa dia. Kena tunggu masa dia, petang contohnya. Kalau orang dah tahu, payah tugu ni, kita mari jauh-jauh. Nak tunggu petang, kita nak balik jauh ni. Faham dah ni? Jadi ujian pula di situnya. Tapi bila orang mari tu, tengok macam mana orang tu hormat, muliakan, sanjung. Tugu tak buh kemegahan, tapi dapat kehormatan seumpama tu, kemuliaan sanjungan seumpama tu, lama-lama kasih akan kemah tu dicela pada syarat ujian. Ada ni kemegahan manfaat, tapi ujian yang besar pula. Dengan kemegahan kemasyhuran yang ada, boleh kembang ilmu, ramai orang boleh belajar, tapi ujiannya besar. Faham tak ni? Tak ada salah kemegahan. Dia ni tugu ni betul-betul orang hormat, orang mulia, orang sanjung. Tak ada salah. Tapi itu semua ujian pula. Apabila seseorang suka kepada dimuliakan, sebab itulah dimuliakan apa ke, dia kena sederhana lah. Kena sederhana. Sanjunglah sederhana. Buat lebih-lebih ni akhirnya boleh merosok orang yang disanjung tu. Benda hati apa? Ada benda hati. Hati ni mudah lah, mudah. Benda yang disukai, sanjungan, kemuliaan, semua tu disukai. Bila hati suka, maka hati timbul kasih. Dia kalau belajar, tengah-tengah belajar lah. Kau tengah-tengah belajar, maknanya orang panggil apa?
dak matang lagi, Tuhan beri dia satu kelebihan. Kelebihan cakap ke dapat kelebihan dianya. Dapat kelebihan masyhur dah dianya. Jadi sebutan orang lah dianya. Dapat kemuliaan lah di sisi masyarakat contohnya. Ni. Bila hak tak matang ni, hati dia pun nak kepada hak tu. Kalau mengaji pun tak ke mana kau. Hak seumpama ni biasa separuh jalan je. Sebab apa? Sebab dia hanyut apa? Hanyut dengan ke popular apa? Kemasyhuran dia hanyut. Belajar dah apa sungguh dah. Hak belajar betul benda ni hak tak dikenali. Dah orang dak cari dia, orang dak puji dia, orang dak heran ke dia. Ni tak ada gangguan. Mana hak mengaji ni tak ada gangguan. Tapi kalau hak tuan uji dia ada kelebihan sikit di dia, tak boleh cakaplah orang ni kan. Jadi orang pun akak sanjung masyhur, dapat kemegahan dia ni. Tak ada salahnya, tapi oleh kerana dak matang laginya, hanyut dengan dengan kemegahan, dengan kehormatan tu, hanyut dianya. Kasih akan kemegahan, akhirnya belajar dak. Sebab apa? Sebab ada kemegahan tu, dapat kedudukan kemegahan ni kok. Apa keinginan dia nak? Orang pun orang mudah belaka dah. Mudah belaka dah. Ada tujuan dia ni. Tujuan contohlah. Tujuan dia nak berkahwin. Mudah je lah menyampaikan benda tu. Sebab apa? Sebab ada kemegahan. Itu contoh. Maknanya hak baru-baru belajar. Dengan kemegahan asal dia bukan nak tu. Tapi ujian. Ni tak tahan lama. Hak mengaji lama, hak jadi tok guru pun, ni kemegahan ni ujian. Kemegahan memang perlu. Sebagaimana harta memang perlu. Tapi ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia asal kemegahan timbul ni adalah masyhur sebutan. Asal timbul kemegahan. Masyhur, dikenali apa semua. Maka akan jadi asal dia dapat kemegahan. Dapat kedudukan kemuliaan. Macam sebut tadi kemasyhuran pun tak salah, kemegahan pun tak salah. Sebab apa? Sebab dia sebab bagi menunaikan keinginan menyampaikan pada tujuan. Itu kita hak keinginan yang baik, tujuan yang baik. Tak ada apa. Tapi hatinya mudah tergoda. Tambahan pula, kalau memang hak nak kepada kemasyhuran. Sebab apa? Sebab dia nak kemegahan. Hak ni semua benda lah. Semua benda akan di-share. Ni apa? Highlight. Akan highlight semua. Apa dia gerak lagi dia highlight belaka. Nak seorang ni. Nak apa sebenarnya? Hak kata tu guru ni bukan dia pun. Ni kata Tuhan yang jadi seumpama tu ujian kepada dia. Orang cari pun susah hati kot dianya, terganggu dianya, mengajar, buat ibadat, tapi tak boleh nak tolak. Sebab apa? Manfaat besar tu orang main cari. Dulu orang tak cari tu guru pondok, sekarang orang cari. Besar manfaat. Tapi besar ujian, godaan tu besar. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau jenis memang nak kehadapan semuanya share belaka, itu bukanlah. Tunggu tak ada. Itu pun kerana mana? Secara gitu je. Secara gitu je. Ni kalau kita ni diri pun share habis, keluarga pun share habis, ni sama telah lah pasal gini. Nak dapat kemegahan. Anak-anak belajar belaka. Biar dapat kemasyhuran. Tok tak buat kerja gitu. Kita tak kenal apa anak tok tak tahu pun ngaji mana. Sebab apa? Bila dikenali budak ni awal-awal, tak boleh nak ngaji budak ni. Sebab apa? Dikenali.
Tapi kalaulah kita sendiri yang naikkan, highlightkan anak kita, orang pun puji, bagus, akan jadi ulama di masa akan datang. Puji. Nak apa sebenarnya? Anak kepada kemasyhuran dapat kemegahan. Kasih itu dicela pada syarak. Di hotu tugu tu, hotu tertimbul dengan sendiri, kita kata kau. Tugu malu benda gitu, tapi tertimbul. Buat orang-orang yang bicara hati tersendiri pemalu. Tak ada kata duduk situ ambil gambar, share. Duduk situ ambil gambar, share. Tu bukan bicara hati tersau gitu. Bicara hati tersau ni pemalu. Tapi bila Tuhan nak uji, Tuhan akan timbul juga. Tak ada bahagian dia, tapi timbul juga. Timbul gambar, dikenali. Timbul juga, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah dia bab hati ni, dia tak sama dengan hak zahir. Hak zahir mudah je kita pelihara. Hak hati sentiasa. Lagi banyak ilmu, lagi banyak amal, lagi dikenali, diuji sentiasa. Ujian tu, kau lama kau tinggi, kau lama kau tinggi, kau lama kau tinggi. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian pada orang berilmu lebih besar daripada ujian kepada orang biasa. Sebab tu bicara bab ilmu ni, dia kena tekan sentiasa pembicaraan bab hati. Masa belajar tu memang permulaan tekan keikhlasan. Ikhlas tu tekan semua tu gurunya. Tapi apa tengah belajar tu akan tekan semua bicara bab hati. Sebab apa? Godaan besarnya di hati. Hak zahir lah. Pihak besarnya adalah di hati. Kalau kita dok diuji dengan kemegahan, kita tak tahu. Kalau kena diuji kemegahan, tahulah macam mana hati tu. Akhirnya lama-lama kalau dok jaga molek, akan timbul kasih. Timbul kasih ni lah lama-lama dia nak menguasai hati orang ni. Kadang-kadang dia akan jaga pula kehendak orang tu pula. Takut hati orang tu berpaling. Bila hati orang tu berpaling, tak capalah dia punya tujuan, nak dapat dunia ke, nak dapat kesenangan ke. Sebab dapat dah kemegahan yang dikasihi, nak kena jagalah. Nak jaga itulah. Maknanya supaya hati orang tak berpaling, dia pun ikut. Hukum hakam pun ikut kehendak orang yang hati tu hak duk turut dia tu. Tapi kalau kemegahan ni bukan dikasih, itu ujian daripada Allah, hilang kemegahan pun tak ada masalah. Orang sudah berpaling dah, tak ada masalah. Sebab apa? Dicerita benda yang sebenar. Jadi di sini hanya nak bicara hak berkaitan dengan apa makna kemegahan tu sendiri. Kalau kita nak tahu makna apa? Kemegahan, kehormatan, ketinggian, kemuliaan, nak tahu apa tu? Dia nak timbul kemegahan, mari daripada masyhur. Dia kalau khumul, tersembunyi itu payah sikitlah. Tersembunyi. Memanglah Tok Guru ni tersembunyi asalnya. Cuma hak tersembunyi itu akhirnya timbul. Timbul tu jadi bawa dapat kemegahan. Khumul yang dipuji pada syarak ni, mana apa? Duduk pondok macam uzlah lah, duduk pondok ni. Mana tak ada orang kenal. Tapi bila masyhur, orang kenal, dapat kemegahan. Tapi kita nak panggil apa kemegahan tu? Kemegahan. Hak kasih tu bicara lain lah. Kemegahan tu menguasai segala hati orang ni yang dituntut akan taatnya. Mana orang tu akan patuh turut. Itu dia kemegahan.
Apa mana? Nak ubuh ke mana gimana dia? Ketinggian, kemuliaan. Kalau kata popular itu kemasyhuran. Kemasyhuran menjadi asal kepada kemegahan. Kemasyhuran menjadi asal. Nak timbul kemegahan mari daripada kemasyhuran. Masyhur dia dengan ilmu yang banyak, timbullah kemegahan. Masyhur dia dengan amal yang banyak, timbullah kemegahan. Jadi kemasyhuran popular tu lain. Kemasyhuran popular menjadi asal kepada kemegahan. Kepakar kemegahan gitu dah, faham dah? Kemegahan. Ketinggian kedudukan. Orang yang ada kemegahan ni dia boleh menguasai akan segala hati orang. Mana orang tu akan taat, akan turut patuh ke dia. Mana dapat kemegahan seumpama tu, bila bawa kepada kebaikan, orang akan mudah je turut. Sebab apa? Sebab dia ada kemegahan, kemuliaan, ketinggian di sisi hati manusia. Dan apabila dah dia ni masyhur dengan ilmu dia, jadi apabila dia cerita tu kan orang ada benda mudah turut. Sebab dia masyhur dengan ilmu, timbul kemegahan kedudukan, dia pun cerita. Orang dengar tu turut lalu dah. Kalau orang tak masyhur, tak ada kemegahan, siapa dia tu? Orang akan persoal siapa dia tu. Kalau cerita molek pun belum tentu lagi nak terima. Orang ada kemasyhuran, ada kemegahan, cerita rekah-rekah pun okey, tak cerita banyak. Mana kita letak kemegahan je lah, sebagaimana ayat kitab kita ni. Kemegahan, kemasyhuran, hak tu menjadi asal kepada kemegahan. Masyhur sebutan kepada orang ramai tu menjadi asal kepada kemegahan. Kalau kita tengok kedudukan, ketinggian lah, tu kemegahan. Kasih akan kemegahan, sifat kecelaan yang keenam. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan, sifat hati yang dicela pada syarak. Kasih akan kemegahan ni. Tadi apa makna kemegahan? Sekarang barulah pergi kepada kasih akan kemegahan itu satu kelakuan, satu sifat hati yang dicela pada syarak yang sebab bagi kebinasaan. Telah berfirman Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada. Uluwan, ketinggian. Uluwan, ketinggian di bumi. Itu kemegahan. Uluwan, ketinggian di bumi. Itu ketinggian tu dipanggil kemegahan. Kasih akan kemegahan dicela pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.